Salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan kuliah bab 3, keseimbangan pendapatan negara. Hari ini kita akan lihat kepada subtopik 3.2, penentuan keseimbangan pendapatan negara ekonomi dua sektor di menerangkan konsep dalam unit isi rumah. Hari ini pelajar diharapkan dapat menerangkan konsep pendapatan boleh guna, simbol YD, penggunaan simbol C, dan tabungan simbol S, serta fungsi penggunaan dan tabungan. Hari ini kita akan cover subtopik 3.2 di 1 dan 2 sahaja ya. Oke. Konsep pendapatan boleh guna, penggunaan dan tabungan. Pendapatan boleh guna, yaitu YD, ialah pendapatan yang boleh dibelanjakan oleh individu untuk membeli barang dan perkhidmatan yang mereka gunakan dan selebihnya mereka akan tabungkan. Ya, jadi kunci untuk pendapatan boleh guna definisi mesti ada perkataan dibelanjakan untuk barang dan perkhidmatan dan juga untuk ditabungkan. So, ingat ya, pendapatan persendirian belum lagi boleh digunakan sepenuhnya, yaitu sebelum ia ditolak cukai pendapatan persendirian. Hanya pendapatan persendirian, tolak cukai pendapatan persendirian, barulah kita kata pendapatan tersebut boleh digunakan. Pendapatan boleh guna. Oke, tetapi dalam ekonomi dua sektor kita tahu hanya wujud isi rumah dan firma. Tiada peranan kerajaan dalam ekonomi, maka tiada cukai dikenakan dalam masyarakat. Oleh itu, dalam dua sektor, Anda nampak YD, dia juga bermaksud Y. Y juga bermaksud YD. So, tak kisahlah dalam dua sektor. Tetapi kalau dalam tiga sektor, YD ialah Y minus T dalam tiga sektor ya. Dalam tiga sektor yang wujud isi rumah, firma, dan kerajaan. Tapi sekarang dua sektor tiada peranan kerajaan. So ingat sentiasa YD equal to Y. Oke, apakah itu penggunaan? Penggunaan merujuk kepada perbelanjaan sektor isi rumah ke atas barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sektor firma. So, penggunaan isi rumah ini dipengaruhi oleh pendapatan boleh guna individu lah. Semakin tinggi pendapatan boleh guna, semakin tinggi penggunaan isi rumah dalam ekonomi. Dan sebaliknya lah, semakin rendah YD, penggunaan isi rumah pun semakin rendah. Tabungan pula merujuk bahagian pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. So, yang dibelanjakan kita panggil penggunaan dan yang ditabungkan kita panggil tabungan. Oke. So, jumlah tabungan pun perlu bergantung dengan pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna meningkat, yang boleh ditabung meningkat. Pendapatan boleh guna menurun, so tabungan juga akan menurun. Seterusnya kita lihat fungsi penggunaan dan tabungan. So, kalau nama dia fungsi maksudnya dia macam matematik lah. Persamaan kita boleh hitung. So, nanti kita akan tunjuk macam mana hitungnya. Tapi sebelum tu, apa itu maksud fungsi penggunaan? Fungsi penggunaan ialah satu keluk. Maksudnya kita boleh lakar lah. Keluk tu ialah berkaitan dengan raja. Jadi kita boleh lakar. Fungsi penggunaan merupakan satu keluk yang menunjukkan hubungan di antara tingkat penggunaan isi rumah dengan tingkat pendapatan boleh guna. Yang menunjukkan tingkat penggunaan isi rumah pada pelbagai tingkat pendapatan negara. Okay, so nilai penggunaan dan tabungan bergantung dengan YD. Tadi pun kita sudah bincangkan. Okay, YD naik, C naik, S naik dan sebaliknya. Okay, dan nilai C dan S itu pula juga akan naik. So, dia bergantung dengan MPC dan MPS itulah. MPC, MPS kita akan belajar sebentar lagi ya.
Oke, so kamu boleh nampak di sini YD equal to Y sebab dua sektor kan. So dia ialah sama dengan C plus S. Oke, C plus S. So contohnya pada Y sama dengan 0, kita boleh tengok pada Y sama dengan 0. Oke, C sama dengan 500. Dan S ialah negatif 500. Oke, kerana membiayai penggunaan otonomi. So, sini, pendapatan boleh guna isi rumah kosong. Maksudnya tiada pendapatan. Tapi kenapa isi rumah masih boleh berbelanja 500? Tentang mana duit dibelanjakan sedangkan tiada pendapatan? So, dia daripada tabungan lepas. Tabungan lepas. That's why tabungan telah berkurang 500 sebab dia guna untuk belanja. Kerana tidak ada pendapatan. Oke, kemudian Anda boleh nampak juga pada Y sama dengan C. Yang pendapatan dibelanjakan semua. So, ada lagi yang disimpan, ditabung? Tiadalah. Tapi, kalau pendapatan 2.000, dia belanja 1.500. So, selebihnya tabung 500. So, that's why YD equal to C plus S. Ini ialah hubungan pendapatan boleh guna, perbelanjaan, penggunaan, dan juga tabungan lah. Okay, so, ini ialah fungsi. Oke, fungsi untuk penggunaan. Jadi, sila hafal. C sama dengan A plus B YD. Sila hafal. C sama dengan A plus B YD. C ialah penggunaan. A ialah penggunaan otonomi. Oke, apa itu penggunaan otonomi? Yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Maksudnya, kalau Y kosong, dia tetap dengan nilai dia. Sebab dia tidak dipengaruhi oleh Y. Y kosong kah, Y1 kah, Y2 kah, Y1000 kah, dia tetap dengan nilai dia. So, ini kita panggil A, ini kita panggil penggunaan otonomi. So, Anda boleh nampaklah kan di sini. So, tak kisah Y macam mana berubah pun, ini adalah berdikari. Oke, independen. So, dia tidak akan berubah. Oke, B ini adalah MPC. MPC ialah digunakan untuk mengukur kecurunan bagi fungsi C. So, MPC ini dia ada satu rumus, iaitu perubahan C bahagi perubahan YD lah. Oke, so B juga dikenali MPC. Tapi kita jarang tulis C sama dengan A plus MPC YD, tidak ya. Oke, dan YD ialah pendapatan boleh gunalah. So, berdasarkan dalam jadwal, oke, Anda boleh nampak di sini, C sama dengan A tambah BYD. A 500. Kenapa dia tahu A ini 500 sedangkan dia belum kira? Nampak? Apabila Y sama dengan 0, kita dapat 500 ini. So, itu ialah nilai untuk A lah. Oke. Kemudian B. B kita boleh hitung guna rumus ni lah. Perubahan C sama bahagi perubahan YD. So, kita dapat 0.5. So, setelah selesai cari A dan B, kita bentuk semula lah. C sama dengan 500 tambah 0.5 YD. Okay, so, ini caranya. Jika kita nampak ada 0 di sinilah, Y ada 0. So, kita memang terus tahu A itu 500. Bagaimana contohnya jika jadwal bagi ini saja? Yang ini tidak ada. So, macam mana kita selesaikan? Oke, so Madam tunjukkannya. So, kita akan tulis C sama dengan A plus B YD. So, kita akan buat macam mikro, persamaan serentak. Persamaan serentak. Oke, so ini tidak perlu. So, kita hanya perlu C. So, C di sini 2000.
A saya tidak tahu. Oke, B ini is depend lah. Kamu mau cari dulu melalui rumus ini pun boleh, tak cari pun boleh. Oke, kalau tak cari macam mana? So, maksudnya Y ini 3.000 persamaan pertama. Oke, ataupun 2.500. Y kita 4.000 persamaan kedua. So, 2 tolak 1. 2.500 tolak 2.500. Potong. So, tinggal 1.000. B. So, B sama kan? 500 bahagi 1.000, 0.5. So, ganti. B sama dengan 0.5. So, it's up to you lah. 2.000 plus. Sorry, bukan plus. Sama dengan E plus 0.5, 3.000. So, dapatlah E. 500. Oke, sebab 0.5 darab 3.000, 1.005. 1.005 pindah tolak. 2.000 tolak 1.005, so dapatlah. Jadi, kita dapatlah C sama dengan 500 tambah 0.5 YD. Oke, so it's up to you lah cara apa yang kamu mau guna pakai ya. Yang penting dapat jawaban. Oke, so apabila kita lakar, oke, sebenarnya nombor-nombor di sini, apa yang nomor yang penting? Bila tunjukkan cara lakaran dia. Yang penting kamu tunjukkan, yang ini ialah pendapatan negara. Yang ini ialah C. Oke, so yang ini satu garisan daripada asalan. Daripada asalan menurun ke atas. Oke. C, pendapatan negara. So, ini ialah namanya Y sama dengan EI. So, sini ialah C sama dengan 500 plus. Sekejap. Oke, so ini ialah pendapatan negara. Sini ialah C. Dari asalannya dia ada satu Y sama dengan EI. So, sini dia ada satu kecerunannya kelas. Dia bukan lurus mendatar. Salah ya. Dia ada satu kecurunan. Kecurunan dia berapa? 0.5. So, 500 plus 0.5 Y. Y pun boleh, YD pun boleh. Tak kisahlah. So, di sini, kalau saya ganti sini kosong, E ini 500 kan? Oke, so sini kita letak 500. So, sini kita letak berapa? So, tadi kita sudah nampak bahwa persilangan dia ialah 1.000. Yaitu Y bersilang dengan C. Oke, ataupun mau cari pun boleh. Y sama dengan C. Y sama dengan 500 plus 0.5 Y. Tapi YD pun boleh. So, pindah. So, tolak Y, tolak 0.5. Maksud 0.5 Y. Oke. So, Y bahagi 500 bahagi 0.5 dapat 1.000. So, itu caranya lah kita lakar. Yang penting ada nomor 500. Ada persilangan di sini dengan nomor 1.000. So, ada satu keluk Y equal EI dan ada satu keluk penggunaan 500 plus 0.5 Y. Itu nomor saja yang saya perlukan ya. Oke, so yang ini cuma dia mau tunjukkan bahwa tadi kita guna 500 bahagi 1.000 dapat 0.5 lah. Oke, so kita lihat ya. Apabila YD equal to 0, kita boleh nampak lah. Oke, pendapatan negara kosong,
penggunaan 500. Penggunaan otonomi 500. Simbol dia E. So, fungsi penggunaan memang tidak akan bermula dari titik kosong. Keluk sini tidak akan mula dari titik kosong sebab isi rumah tetap berbelanja walaupun tidak pendapatan. Tetap berbelanja. Oke. So, ingat ya, C ini mesti bermula dari garisan menegak. Fungsi penggunaan adalah satu keluk yang bergaris lurus mencerun ke atas dari kiri ke kanan lah. Secara linear dan memotong garis 45 darjah. So, ini yang dia maksudkan garis 45 darjah. Oke, ini. Y equal to AE. Wajibkah dia wujud dalam keluk sini? Ya wajib ya, tak boleh tiada. Ini menunjukkan penggunaan memang bertambahlah dengan kadar yang sama bagi setiap tambahan tingkat pendapatan negara. Bermaksud, kita boleh nampak kecerunan itu sentiasa samalah 0,5. That's why dia linear. Oke, untuk kecerunan fungsi penggunaan, dia menunjukkan nilai MPC lah. So, kita boleh nampak tadi kita bahagi kalau YD naik dari 3.000 ke 4.000, C naik dari 2.000 ke 250. So, 500 bagi 1.000 kita dapat 0,5. Ini 0,5 ya, ini 0,5. Fungsi penggunaan bersilang dengan keluk ES pada titik I di mana YD sama dengan 1.000. So, menunjukkan tingkat keseimbangan apabila AE equal ES. Oke, yang ini belum kira lagi sebagai sebenarnya keseimbangan. Kita mesti plus I baru jadi keseimbangan pendapatan negara ya. Oke, next kita tengok tabungan pula lah. Apa itu tabungan? Fungsi tabungan merupakan keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan boleh guna. Menunjukkan tingkat tabungan pada pelbagai tingkat pendapatan negara. Oke, so if C is equal A plus BYD, so S is negative A plus 1 minus BYD. So what is negative A? Negative A adalah tabungan otonomi. Tabungan otonomi sama konsepnya, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Tak kisah yang YD ini kosong ta. Oke, dia tetap di sinilah. 1 tolak B ialah MPS ya. 1 tolak B ialah MPS. MPS kita boleh ukur guna rumus nih. Perubahan S bagi perubahan YD. Oke. Dan YD ialah tingkat pendapatan boleh guna. Oke, Madam tidak tunjukkan bagaimana fungsi S ini wujud. Tapi Madam tunjukkan bagaimana untuk bentuk ataupun cari nilai A dan B itu. Bagaimana cari nilai A dan B. Oke, so di sini tabungan otonomi, kenapa dia terus tahu negatif 500? Kenapa dia terus tahu negatif 500? Sebab dalam jadwal sini, kamu nampak sudah yang ini. Y kosong, C 500. So, Y kosong, S negatif 500. So, that's why dia tahu negatif A is negatif 500. Mungkinkah S tu tiada negatif? Tidak boleh ya, kelas, tidak boleh. Dia mesti starting with negatif. Sama juga dengan C ni, A tu boleh start kosong, tidak boleh. Dia mesti start dengan satu nombor. Oke. Dan 1 tolak B ini, tadi kita sudah dapat 0,5 kan B? So, maksudnya kita akan, nih, ini rumus pun nanti kita akan bincang. MPC plus MPS equal 1. So, you don't have to use this formula. Oke, apabila Anda sudah tahu data MPC, Anda hanya perlu guna MPC plus MPS equal 1 untuk dapatkan MPS. So, tak payah busy-busy pergi tolak, bahagi, tolak. Macam banyak kerja kan, ini lagi cepat. It's either one lah. If you already know MPC or either MPS, you can 1 minus to get the other answer. Oke, so contohnya saya tidak diberi fungsi C seawal nih. Maksudnya saya belum tahu fungsi C ini kan. So macam mana saya mau cari S? Oke, saya pun sama contoh begini. Tapi tiada nih kan. Oke, hitung
bentuk fungsi tabungan. So, saya mulalah dengan S negatif E plus 1 minus B, Y, D. Oke. So, saya akan mula dengan S 1000 sama dengan negatif E plus 1 minus B. Oh, yang ini memang kita kena kira dululah. Oke. Lebih senang. Oke, kita tidak buat ini dulu. Oke, S sama dengan negatif. Sorry, sentiasa lupa. Jangan lupa negatif nih ya. Siapa lupa memang garanti salah lah. So, kita akan cari dulu MPS. Lebih senang. Oke, so S ialah 1000 tolak 1500 tolak 1500. 4000, 3000, 1000. So, dapat 0,5. So, baru kita gunalah salah satu. Mesti dapat dulu nih 0,5. Lebih senang. So, kita guna 1000 sama dengan S sama dengan negatif E plus 1 minus B, Y, D. MPS already calculate through this formula, and I got it just now is 0.5. So when S equal to negative A plus 0.5 YD, and I pick 1, there is S is 1000 minus, okay, is 3000. So I can get the A. Okay, so 1000 tolak 1000 so 500 kan? 500. Oke, sebab saya pindah sini negatif, so E sama dengan 500. E dapat negatif, E dapat 500, E dapat 500. Tapi jangan lupa sini ada negatif, so S sama dengan negatif 500 plus 0.5 YD. Oke, so itu caranya. Tapi sekarang sangat simple ialah apabila soalan sudah bagi C sama dengan 500 plus 0.5 YD. So, macam mana mau dapat S negatif E plus 1 minus B YD? You just have to, this A and this A is equal. Okay, because C is equal A plus BYD. So this A and this A is same. But when we say positive A is penggunaan otonomi. Negative A is penggunaan otonomi and negative A is tabungan otonomi. But these two A is the same amount. So automatic negative A is the same 500. 1 minus BB is 0.5 YD. So, negatif 500 plus 0.5 YD. So, begitu simple sahaja. Kalau soalan memang sudah bagi C, mau cari S, just begini simple. Boleh? So, Madam ulang balik ya. Apabila soalan telah memberi C sama dengan 500 plus 0.5 YD, diminta soalan menghitung S sama dengan negatif E plus 1 minus B YD. So, Anda hanya ambil E ini, ganti masuk, dan tunjukkan 0.5 ini sahaja. Oke, so ini sahaja simple untuk fungsi tabungannya. Oke, so rajanya. Jika kita lakar, dan kita perlu lakar, so di sini dia mesti bermula negatif. So sini S, sini Y, pendapatan negara, so dia mesti bermula dari negatif. S sama dengan negatif 500 plus 0.5 YD. So, sini ialah negatif 500.
Negatif 500 perlu ada. Oke, so nanti kita tunjukkan gabungan antara C dengan S. C dengan S. Sini potong pada 1000. Kenapa? Sebab Y equal to C, S will equal to 0. Oke. Sebab Y equal to C plus S. When Y equal to C, so S will be 0. So that's why dia potong. Paksi mendatar lah. Paksi mendatar. Yang ini hanya tunjukkan kecerunan itulah kita bahagi dapat 0.5. So Anda boleh nampak apabila YD sama dengan 0. Oke, negatif 500 ialah tabungan. Tabungan negatif pada tingkat Y sama dengan 0 ini kita panggil sebagai tabungan otonomi. Simbol dia negatif E. Dan fungsi tabungan mesti bermula dari paksi menegak di bawah 0. Di bawah 0. So, kamu boleh nampak dia starting di bawah 0, negatif 500. Fungsi tabungan ini ialah satu keluk bergaris lurus yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan secara linear dan memotong paksi mendatar. Yang ini tiada garis 45 darjah, tiada. Tiada garisan 45 darjah Y equal AE, tidak ada ya. Ini menunjukkan tabungan akan bertambah dengan kadar yang samalah pada setiap tambahan tingkat pendapatan negara. Sebab dia linear. 0.5. Kecerunan itu sentiasa sama 0.5. Oke. So dia linear. Dan kecerunan fungsi tabungan menunjukkan nilai NPS itulah 0.5. Fungsi tabungan bersilang dengan paksi mendatar pada titik I di mana YD negara pendapatan negara sama dengan 1000 dan tabungan 0. Bermakna semua pendapatan telah dibelanjakan untuk perbelanjaan. So, kita akan tunjukkan keluknya atas dan bawah lah. So, kita aplikasi nombor tadi. So, this is C 500 plus 0.5 YD. So, sini saya isi 500. Oke, so sini ialah S sama dengan negatif 500 plus 0.5 YD. So, sini saya isi negatif 500. So, di sini ialah Y equal to C. Remember, is 1000. Okay, then because Y equal to C plus S, when Y equal to C, so S will be equal 0. Okay, 0 ni maksudnya dia potong. S 0 tapi Y 1000 ya. Oke, maksudnya S0 ni dia potonglah paksi mendatar, paksi pendapatan negara ni. Boleh? So, ini cara dia lah. Oke, Madam tunjukkan sekali lagi. Kalau kita mau lakar, dia akan jadi beginilah. Satu di atas dan satu di bawah. Di bawah tu mesti ada negatif. So, ini pendapatan negara, ini penggunaan dan ini tabungan. Dalam penggunaan mesti ada garisan 45 darjah yang dikenali sebagai Y sama dengan EI. Dan untuk keluk penggunaan, dia mesti mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dia ada satu kecerunan. Saya bukan lakar mendatar ya. Oke. C sama dengan 500 tambah 0.5 YD. Sini 500. So, sini ialah Y equal to C 1000. So, 1000 ni pastikan tarik ke bawah. So, maksudnya dia potong di sini ya, kelas. S equal to negative 500 ya. So, sini is negative. Oke, boleh? So, inilah cara melakar ya. Untuk penggunaan dengan tabungan. So, itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita jumpa lagi video seterusnya. Thank you, kelas.